Malaikat mau sepelik macam mana ni? Hampa orang beriman semayang tadinya lawan Islam. Ni ayat orang Islam lawan Islam, ayat ni abang. Bukan zaman dia lah nak pusing kut jauh-jauh, straight to the point lah ni. Nah, haram kata haram, zalim kata zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-125. Tajuk dia cara mendapat syahid. Saya ingat kali pertama saya dengar hadis ni, almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz baca. Kali pertama dengar. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid wa man qutila duna damihi fahuwa syahid wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Rawahu Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni salah seorang sahabat yang dijanji syurga, dan dia kelebihan dia mustajab doa. Sa'ad Nabi Waqqas, Sa'id bin Zaid di antara sahabat yang dijanji syurga, dan kelebihan mereka ni mustajab doa. Sa'id bin Zaid pernah berdoa supaya Allah butakan mata seorang wanita yang merampas tanah dia. Hadis Imam Muslim. Licik perempuan ni, sehingga kan hakim pun memihak pada dia. Jadi tanah sekangkang kera tu jadi milik dia. Sa'id bin Zaid balik doa ke Allah, Allahumma in kanat kadhibatan fa amma basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, sekiranya dia berdusta terhadap hakim tadi, aku minta kepada kamu, pertama butakanlah mata dia, yang kedua matikanlah dia di atas tanah tersebut. Hadis Imam Muslim. Allah makbul tuan-tuan. Buta mata arwah tu, kemudian dalam keadaan buta tu dia berjalan-jalan jatuh dalam telaga di tanah tu lah, mati dalam telaga. Apa dia nak abang? Harus boleh kita berdoa sesuatu yang buruk terhadap orang yang menzalimi kita. Boleh, tak salah. Quran pada An-Nisa 148, Asy-Syura ayat 41. Tapi kalau nak maaf itu lebih baik. Wa anta'fu aqrabu lit-taqwa, Al-Baqarah 237. Pemaaf itu hampir pada takwa. Tapi bukan senang cikgu nak maaf. Orang duk buat kat kita macam-macam. Lepas boleh maaf, kira hebat. Kira hebat. Saya mau belum tentu lagi. Silap saya doa pergi mati cepat apa. Baik. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Zaid
radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, siapa yang dibunuh kerana mempertahankan hartanya, ia adalah syahid. Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan agamanya, ia adalah syahid. Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan darahnya, ia adalah syahid. Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan ahli keluarganya, ia adalah syahid. Syahid semua kena fahamnya. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja, akhirat tak dapat apa. Ada syahid akhirat, tak lagi tabak. Jadi jelas hadis riwayat Imam Tirmizi dan An-Nasa'i ini mengajar kita tentang bagaimana seseorang itu boleh mendapat syahid. Kalau kita tengok yang pertama tu, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang mati kerana mempertahankan hartanya, ia adalah syahid. Tuan-tuan tengok tu di Palestin, siapa sama 30,000 orang lebih kan? Mempertahankan harta, syahid akhirat. Syahid akhirat. Di dunia dimandi, dikafan dan disolat. Dia pungut ganjaran di akhirat. Jadi itulah keadaan umat Islam di Palestin ini, memang menyayat hatilah. Sehingga akan ada kanak-kanak yang meninggal dunia kerana kelaparan. Kita kadang-kadang makan pun belen banyak tak habis, terak buang. Nah, buat macam mana tu kelemahan kita kan? Kalau bagi kat mereka, Allah makan habis. Jadi ramailah yang meninggal dunia. Itu terpulanglah kepada nawai itu. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Mereka berjuang, berjuang ataupun berperang menentang Yahudi laknatullah ni. Apa yang kita buat pun kembali pada hadis itu. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niat. Dalam dua kitab, Matan Arba'in dan Riyadhus Salihin, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis yang mulia ni yang pertama sekali. Sebab ulama kata hadis yang mulia ni, innamal a'malu binniyat ni, merupakan 1/3 dari Islam. Dia banyak mengajar. Utamanya tentang apa? Tentang niat biar betul. Sebab apa? Ada dia mati memperjuangkan agama Allah, semua kata syahid. And tapi kita tak. Dia akan masuk neraka. Walaupun dia mati kerana memperjuangkan agama siapa? Dia berjuang kerana nak tunjuk dia berani. Itulah. Walaupun dia memperjuangkan agama Allah, lawan Yahudi, tapi kalau nak tunjuk berani, lepoci. Tak jadi. Sebab tu niat tu Allah yang tahu. Kita tak boleh lah. Kita ni, saya ulang banyak kali dah. Tuan-tuan kena rojok kita Riyadhus Salihin dalam bab ke-49. 49. Kita menghukum Tuan Haji apa yang dizahirkan sahaja. Sebab tu bila dia mati, orang kata dia syahid. Nabi tahulah, Nabi hebat. Kan? Jadi kita menghukum yang zahir saja. Usamah bin Zaid ditegur oleh Nabi kerana dia bunuh orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Saya faham berbuat demikian sebab dia takut pedangku, dia dadan mengucap. Nabi kata hambelah hati dia, tengoklah. Di situ keluarnya hukum bab ke-49, menghukum apa yang dizahirkan sahaja. Tengok dia tiap hari main semayang, 5 waktu, tak cakap apa, tak condemn Islam. Kalau tu imam tanya apa kamu nak kata pada ini mayat, betul baiklah. Dia tak tengok no? Dia tak pernah kata apa, dia tak pernah hina Islam. Dia semayang 5 waktu.
Cuma dalam hati dia dengan Allah. Tapi kalau terang-terang, tu berat. Terang-terang. Dia cakap, lah tak boleh, tak sesuai. Nak laksana syariat Islam. Pula tak. Jadi kita tak tahulah, kita tunggu dan lihatlah negeri Kedah ni pada satu isu panas. Ya. Saya dapat maklumat judi yang diharamkan dengan Kedah sejak tahun lepas 2023 Januari. Ya. Ada golongan yang tak senang hati ni, katanya mereka dah menang di Mahkamah Tinggi. Esok pergi ke Mahkamah Rayuan. Kalau kalah lagi, pergi ke Mahkamah Persekutuan. Kalau kalah di Mahkamah Persekutuan, tidak mustahil Kelantan, Terengganu, Kelantan yang begitu lama tak ada judi akan ada balik, masuk balik. Inilah tuan-tuan, di Malaysia ni undang-undang utama ialah Perlembagaan Persekutuan. The supreme law of this country is the Federal Constitution. 4/1. Undang-undang utama negara, undang-undang yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tapi ada lain ni. Kalau mahkamah syariah buat sesuatu keputusan, tetapi di luar batas kuasa yang ada pada dia, kan? Dia tak boleh buat, dia buat juga, Perlembagaan Persekutuan boleh membatalkan keputusan tersebut. Saya tanya seorang hakim, apa pandangan Datuk? Kelantan tak boleh laksana hudud, adakah kerana perkara artikel 75 dalam Perlembagaan Persekutuan? Saya baca kat dia. Dia kata betul. Mana-mana undang-undang negeri yang berlawanan dengan undang-undang persekutuan, undang-undang negeri terbatal. Jadi saya kata kat dia, penat kita wujudkan mahkamah syariah tu. Tapi kita tak boleh nak buat keputusan. Mahkamah syariah tak ada absolute power, tak ada power sepenuhnya. Kalau mereka bertindak menyalahi bidang kuasa yang ada pada mereka, Mahkamah Sivil boleh membatal. Tapi lah cek tengok. Sebab saya tanya hakim. Kan? Inilah tuan-tuan, nasib Islam di dalam negara. Tak lagi saya kait ni ma'al hijrah. Kita masuk dalam bulan Muharram. Kenapa Nabi berhijrah ke Madinah? Tujuan yang tu. Sebab di Mekah tak boleh. Di Mekah Nabi tak dibenarkan, hanya boleh solat. Solat pun dia pakai cara. Tambah nak laksana undang-undang Islam, memang tak boleh. Saya bagi dua dari Quran. Pertama, surah At-Taubah ayat 40. Tuan balik cek tengok. Tujuan utama matlamat Nabi berhijrah pada Mekah ke Madinah begitu jelas. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini fil huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junud lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu azizun hakim. Surah ke-9 At-Taubah ayat 40. Saya nak terjemah yang matlamat Hijratul Rasul saja. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Dan kami jadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dan hina. Apa-apa seruan yang datang pada orang kafir ni rendah dan hina. Walaupun dia ada bubuh title Islam, dia tempel sikit, Islam liberal, tak betul. Tak boleh. Dan kalimah berarti agama Islam yang paling tinggi. Jadi matlamat Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, berhijrah ke Madinah
untuk meletakkan agama Islam sebagai agama yang memimpin umat manusia, bukan dipimpin. Di Mekah tak boleh. Faham tak? Tak lagi saya bagi dalil kedua. Siap dengan muka surat ni, kitab dah depan. Muka surat 624, surah ke-28 ayat 85 Al-Qasas. Tuan-tuan dengar terjemahannya cukup clear cut. Pergi ke Madinah, tegakkan sebuah negara Islam yang pertama di muka bumi. Kan? Itu satu, untuk meletakkan Islam di atas. Yang kedua, adakah Nabi melaksanakan hudud di Madinah? Ya. Ayat dia mana? Surah Al-Qasas. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Tuan dengar. Surat nombor 24. Surah ke-28 ayat 85. Tuan dengar makna. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu, mewajibkan siapa dia yang mewajibkan atasmu? Allah. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Tu. Ni ayatnya. Allah sebut tentang apa? Pi dulu ke Madinah. Nanti satu hari hang akan pulang semula. Ini kita tak tidur siang cakap tu sasul. Allah berfirman, "Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin." Tuan-tuan dengar. Dan benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Hampir dulu ke Madinah, hang akan pulang semula pada suatu hari nanti ke bumi Mekah. Ianya berlaku. Pulang semula ke bumi Mekah sebagai orang yang menang. Berlaku 10 Ramadan lepas hijrah. Jadi dua dalil ni cukup dah. Pertama, matlamat Nabi berhijrah ke Madinah nak meletakkan Islam di tempat yang paling atas. Islam memimpin. Dalil yang kedua tadi jelas, Allah mewajibkan ke atas beliau melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Kalau orang tanya lah bagi, pernah ke Nabi laksana hudud? Kitab Riyadhus Salihin bab ke-350. Seorang wanita, anak orang kaya mencuri. Pak dia pergi jumpa Usamah bin Zaid, ingat tak? Bunuh tadi orang mengucap doa kalimah syahadah. Sebab Usamah bin Zaid ni rapat dengan Nabi. Hang tolong pergi pujuk Ustaz, jangan potong tangan anak aku. Hadis ni panjang. Dalam bab ke-350. Bila Usamah bin Zaid menyatakan hajat orang kaya tadi nak tengok supaya Nabi jangan jatuhkan hukuman potong tangan di atas kesalahan mencuri, Nabi dengan muka merah padam, wallah law anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu iyadaha. Rawahu Bukhari dan Muslim. Demi Allah, kalau anakku Fatimah mencuri, saya aku potong tangan. Tuan-tuan tengok hadis ni. Lepas tu wanita tu panggil masuk, Nabi potong. Dia berlaku di Madinah. Dua penista Yahudi mai menyatakan hasrat nak memeluk agama Islam. Tapi mereka meletakkan syarat, Nabi mesti buat satu keputusan yang menguntungkan mereka. Jahat. Maka turun surah Al-Ma'idah ayat 49. Wa an yahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Tu Allah sebut. Dan hendaklah kamu menghukum di antara mereka wahai Muhammad dengan apa yang aku turunkan kepada kamu. Berpadukan Quran. Jangan ikut keinginan hawa nafsu Yahudi, serta berwaspadalah kepada mereka, terhadap mereka. Jangan sampai mereka memalingkan kamu daripada apa yang telah kuturunkan kepada kamu. Hari ini berlaku. Saya tak tahulah. Kes judi di Kedah, Mahkamah Tinggi dah buat keputusan. Doktor tahu tak ni? Okay, ni. Jadi saya nak harap kalau hakim tu dengar malam ni live, saya nak suruh dia dengar.
Surah ke-29 ayat 25, muka surat 1038. Sebab saya dengar alasan yang diberi demi untuk menjaga keharmonian hidup. Saya dah tegakkan banyak kali dalam Islam, kita tak boleh jaga hati orang sehingga membelakangkan ajaran Islam. Haram nak jadi halal tak boleh. Muka surat Al-Fatihah 87, surah ke-10 ayat 59. Yang ni saya nak baca bagi semua ni. Surah ke-29 ayat 25. Nak jaga hati sampai membelakangi ajaran Islam tak dibenarkan sama sekali. Saya baca Quran, saya terjemah, tuan-tuan dengar tafsir tadi. Wa qala innamat takhadtum min dunillahi awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Nabi Ibrahim AS menegur kaumnya, kamu menyembah berbilang-bilang berhala ini tidak lain tidak bukan semata-mata kerana nak menjaga hubungan kasih sayang di antara kamu di dalam kehidupan di dunia ini. Nak jaga hubungan. Tak ni Pak Ji kecil hati pula, saya tak ikut cara Pak Ji, jadi saya pun membelakangkan ajaran Islam. Dengar, insyaAllah muka surat 1038. Pasal malam ni ada dua kamera ni, satu tu RTM kot kan, boleh share dan TV. Dengar tafsirannya. Perbuatan yang demikian berlaku dalam masyarakat, ni tafsir, yang tidak menjadikan ajaran-ajaran agama sesuatu yang wajib diamalkan dengan bersungguh-sungguh, lalu seseorang itu mengambil hati kawannya dengan membelakangkan ajaran agama. Tak boleh. Semata-mata nak jaga hati orang, itu bukan alasan. Kita orang Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Orang Islam yang beriman ni, dunia ni umpama penjara, kerana tak bebas. Saya akan buat video lepas ni satu, insyaAllah, TikTok apa. Pasal mereka kata politik tak ada kaitan dengan akidah. Itu aku syok tu, nak balon apa kan. Lepas tu nak tengok siapa berani seranggup. InsyaAllah duk plan lah, saya nak ambil poin-poin yang kau-kau tu. Tuan, dia senang je. Selaku seorang Islam yang beriman, kesemua kita terikat. Sebab dalam Islam ada 5 hukum yang kita tak boleh nak lari. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kita ambil contoh haram. Judi haram tak? Kalaulah kita benda yang diharamkan oleh Allah, orang politik menghalalkannya, berdosa tak? Itu macam mana nak kata politik dengan agama tak boleh disatukan, mesti berpisah? Tak bisa. Kalau macam tu, orang politik boleh minum arak, boleh berzina, boleh berjudi. Sedih tuan-tuan. Kalau kata kalah ni, kalah terus sampai peringkat Mahkamah Persekutuan, tidak mustahil Kelantan, Terengganu pun ada balik judi. Ini nasib Islam. Sebab tu kita kena berjuang untuk meletakkan Islam di atas. Tok Sadu ambil hati mereka, pergi tanya orang Cina ni, dia pun bukan semua kaki judi. Tidak. Termasuk minum arak. Mereka bukan semua kaki minum arak. Kita pula kelang kabut cikgu, demi untuk menjaga keharmonian hidup rakyat. Kita kena wujudkan semula judi. Tak tahulah, saya dengar macam tu lah, kita tunggu dan lihat. Tapi ada kat saya ada. Dia tulis tu kata Mahkamah Tinggi. Saya baca sebelum ni, saya dengar daripada mulut orang. Lepas tu masuk WhatsApp. Ni masuk Facebook pula. Kitab kan banyak. Kitab WhatsApp ada, kitab Facebook banyak ada kan. Tengok-tengok tak saat keluar kat kitab Facebook. Tuan-tuan, tahu apa hukum? Bila sesuatu yang Allah suruh kita buat, kita tak mau, dia kena ada 3 hukum. Bila seseorang tu ingkar dan benci terhadap ketetapan Allah, puasa, kafir. Itu dia kata, kita tak boleh mentakfirkan orang. Takfir ini tak boleh. Dan kita bukan mengkafirkan siapa.
Mai saya nak tunjuk muka surat. Ni duk ada. Surah kelima ada 3 ayat, 44, 45, 47. Kalau tak salah saya muka surat 68 kot. Kan? Menjadi kafir apabila seseorang itu engkar dan benci. Berat tak? Engkar dan benci. Engkar tu sifat siapa tuan-tuan? Sifat siapa? Iblis. Iblis engkar tak? Dia jadi kafir tak? Wa in qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, berat tuan-tuan. Tuan-tuan dengarlah 168. Awak tak boleh buka ni. Macam tak mau pergi baca ni. Betul tuan dengar. Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah ada 3 macam. Kerana benci dan engkar kepada hukum Allah, orang yang semacam ini kafir. Berat Syekh. Dia benci dan dia engkar. Benci pun, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis Imam Bukhari. Siapa-siapa yang benci terhadap sunnah ku, maka dia bukan umatku. Al-Quran pula kata, surah Muhammad, surah ke-47 ayat 8 dan 9. Tuan-tuan dengar. Bukan surat 1358. Ni pimpinan Ar-Rahman. Benci jadi apa? Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ayat 8 dan 9 muka surat 1358. Betul dengar. Dan sebaliknya orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah mensia-siakan amal-amal mereka. Berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai, mereka benci apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang mereka benci? Di antaranya hukum-hukum syarak. Tu haram, ni haram, apa ni? Fa'ahbata a'malahum. Apa akan berlaku? Lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka. Baru balik Mekah, tak suka undang-undang Islam, Ilik puci, tak dapat pahala. Tu berat ni. Nah, kalau kerana benci dan engkar, batal iman dan Islam. Muka surat 168. Kalau kerana ikut hawa nafsu, dia jadi zalim. Dia mengaku haram, judi haram, tapi nak ikut hawa nafsu dia juga. Siapa yang tu menguntungkan, bagi pulangan yang tinggi. Contohlah, kata contoh. Nah, kerana menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan zalim. Kalau dia pun mengaku haram tapi dia langgar juga, itu fasik. Fasik ni makna melanggar batas-batas ketentuan agama. Kafir pun masuk neraka, zalim pun masuk neraka, fasik pun masuk neraka. Tapi kafir kekal. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah 39. Kafir kekal, tuan-tuan. Zalim pun masuk neraka. Wa saya'lamuna alladzina zalamu ayyam munqalabin yanqalibun. Ayat terakhir surah Asy-Syu'ara ayat 227. Fasik pun masuk neraka. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. As-Sajdah surah ke-32 ayat 20. Tahan ke Pak Ji nak masuk neraka Allah? Pasal apa? Pasal satu hari di negeri akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Dari Quran suratul Hajj surah ke-22 ayat 47. Berat ni. Jadi sedihlah tuan-tuan. Benda tu dah haram. Setahun dah tak ada judi. Tiba-tiba kerana nak jaga hati. Jaga hati tu Pak Ji. Nak jaga keharmonian hidup. Tak tahulah siapa yang jadi hakim. Harap dia dengar Allah bagi hidayah pun tak setuju, mai jumpa saya.
Sebab saya sebut nama kitab ni, siap dengan muka surat ni. Kan? Tidak? Tapi saya nak abang, kalau kena benci dan engkar, habis. Jangan itu. Rosak akidah. Sebab tu ingatlah Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk meletakkan Islam di tempat yang paling atas, yakni Islam memimpin umat manusia. Dan dalil kewajipan melaksanakan syariat Islam pun ada Al-Qasas 85. Jadi macam umat Islam di Palestin tu kita simpatilah. Hampir dah berapa 30,000 orang yang dibunuh. Adakah mereka ni mati syahid dunia akhirat? Yang tu Allah saja tahu. Tidak. Paling tidak pun kita kata dia syahid akhirat. Pasal apa? Dia mempertahankan harta dia, tanah ayak dia. Kan? Itu cerita dia. Yang kedua, waman qutila nadinihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan agamanya, ia adalah syahid. Yang ni syahid dunia akhirat. Kalau sebelum ni tuan-tuan tengok hadis ke 122, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Awan tanya Nabi, apakah ini maksudkan berjuang di jalan Allah ni? Berjuang di jalan Allah apa benda? Orang Selangor kata benda. Benda. Entah orang Selangor. Dia orang Selangor, Ashraf. Benda. Orang Kedah, bila dia tak tahu Ashraf binatang apa. Dia semua binatang, orang Kedah. Jadi sahabat tanya, yang betul-betul dikatakan berjuang di jalan Allah ni macam mana? Hadis yang saya baca tu Imam Bukhari dan Muslim. Man qatala, siapa yang berjuang litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Dia berjuang untuk meletakkan kalimah Allah di tempat yang paling tinggi. Kalau dia mati, itu mati berjuang di jalan Allah. Kalau tak kat suruh orang mengaji sembahyang 5 waktu, belum lagi sempurna perjuangan tersebut. Perjuangan yang sempurna, kita mengajak manusia kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, melaksanakan segala ketetapan yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang itu berjuang di jalan Allah. Orang confirm marahnya, orang confirm marah. Baik. Awak malam ni nampak macam sedih. Jangan marah. Cakap sombong kan. Saya menang 23,691 tuan-tuan, majoriti. Kedua terbesar, tertinggi di Kedah. Bila orang tanya saya jawab Al-Quran. Wa man nasru illa min indillah. Al-Anfal surah ke-8 ayat 10. Dan pertolongan untuk mencapai kemenangan hanyalah dari sisi Allah. Allah tolong untuk menang. Dia kena jawab itu dulu. Jangan dia cerita strategi. Formula pun sengap lah. Ada kan? Ni nak banyak lagi ni. Kelar cik. Kita ni kena berlapis sama. Saya pun kata, kalau kita menang hari ni, kita menang 23,000. Mungkin habis dengan ni saya tak mau tanding dah. Orang lain tanding. Mungkin kalah. Mungkin menang lebih pada tu. Kan? Sebab kalah menang ketentuan Allah. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Ali Imran surah ketiga ayat 140. Dan demikianlah kata Allah, kami pergilirkan hari kemenangan itu di antara manusia. Jadi kita yang menang ke yang kalah, kita kena mengakulah itu semua ketentuan Allah. Jangan lupa diri. Kan? Itu cerita. Boleh? Tak apa nak angguk, apa tukar kemah lah. Doktor pun tak nampak angguk. Doktor ada. Memang kena masuk rak politik sikit-sikit, baru dia rancak. Dah lah dah anduk buat kuliah ni ahli politik, buatnya lah.
Takkan nak suruh kita tok sah. Kan? Yang ni syahid dunia akhirat. Tak di mandi, tak di kafan, tak di solat tu. Sebab apa? Baju tu lah akan menjadi saksi. Tidak. Tapi dia berjuang untuk Islam. Dia berperang, dia berjuang mempertahankan Islam, untuk meletakkan Islam di atas. Yang ni syahid dunia akhirat. Ingat ayat ni sampai bila-bila. Ada 5 orang, setengah kata 6 orang. Orang-orang beriman di bumi Mekah. Dia beriman, pas semayang. Tapi mereka meninggal dunia dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Siapa dia lepas? Pasal apa jadi macam tu? Mereka enggan berhijrah ke Madinah. Mereka rela ditindas. Mereka ni apa orang kata, mereka memilih untuk tetap berada di bawah kekuasaan kaum musyrik, kaum kafir. Hampa nak pergi ke Madinah ni. Pak Haji kata 5 orang, setengah ke 6. Sedangkan mereka tak ada bukan uzur syar'i. Sihat, ada kemampuan boleh berhijrah. Mereka rela ditindas. Sayang nak keluar pada bumi Mekah. Bila berlaku perang Badar, tuan-tuan, mereka dibawa, dipaksa menjadi tentera musyrikin Mekah. Ni orang beriman ni cerita dia pun sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian kata, Nabi kata hampa bunuh 5 orang ni dulu. Macam mana orang beriman? Hampa bukan sakit, bukan demam apa yang tak mau main macam. Bahagian menyatakan mereka mati, Nabi suruh korek lubang besar, tahu macam tu. Mereka mati, turun ayat Quran, innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Surah keempat An-Nisa ayat 97. Ni cerita daripada 5 orang atau 6 orang tadi. Malaikat masa pelik macam mana ni? Hampa orang beriman semayang tak tanya lawan Islam. Jadi ni ayat ni. Orang Islam lawan Islam, ayat ni abang ni. Bila buka asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Meletup video ni. Kalau laku sampai 5-6 juta, 25% untuk aku. Tapi kalau nak kena duduk dalam, hang duduk dalam dulu, aku nak duduk di luar. Tak kena saya bercakap ada sandaran Quran. Bukan saya fitnah, saya tak ada sebut siapa-siapa pun. Dia tak tanya no? Bukan zaman dia lah nak pusing kok jauh-jauh, straight to the point lah ni. Haram kata haram, zalim kata zalim. Kita nak jaga hati, yang hati Islam rosak. Malaikat kata macam mana boleh jadi macam ni? Fima kuntum. Dia jawab, kunna mustadha'afina fil ard. Kami ni golongan lemah. Tak ada daya upaya kami nak lawan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Cimping. Dah gelak dah weh, Abu Cimping pun sebut ni. Hampa buat lawak nak Allah. Kan? Malaikat tanya lagi. Depa meninggal dunia kerana menzalimi diri sendiri. Enggan berhijrah ke Madinah sedangkan mereka ada kemampuan berbuat sedemikian. Malaikat tanya, alam takun ardullahi wasi'ah? Tidakkah bumi Allah Ta'ala ni luas? Yang pertebiang sangat, tebiang tak faham no? Yang pertebiang sangat nak duduk juga di Mekah. Ditindas, dizalimi oleh puak-puak musyrikin ini. Sedangkan bumi Allah Ta'ala ni luas.
Kenapa kamu tidak berhijrah bersama-sama orang-orang beriman yang lain ke Madinah? Itu lepas tak boleh jawab. Dan mereka, Allah bagi tahu malaikat sumbat apa? Neraka Jahannam. Mereka penghuni neraka Jahannam, seburuk-buruk tempat yang bakal mereka kembali. Itu dikaitkan dengan hijrah. Surah keempat ayat 97 An-Nisa. Sebaliknya, sebaliknya, yang pi hijrah tu pula Allah cantiknya. Untuk ayat 100 selang 3 ayat ke-100 surah yang sama. Dengar tuan-tuan. Tak kisah abang, apakah hijrah yang dituntut di sepanjang zaman? Adakah Pak Haji perlu keluar daripada Taman Seri Bayu pergi duduk Taman Seri Murni? Tak lagi kita jawab dengan Habib. Kita cerita dulu kelebihan orang yang berhijrah. Saya yakin lah. Kena rujuk ayat ke-100. Yang kita cerita berjuang, berperang ni nak abang dulu. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasi'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. 4 Allah jadi 4 tuan-tuan kepada orang berhijrah. Ingat elok. Saya terjemah satu-satu. Dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, nak ikut Islam, ikut dengan Nabi pergi Madinah. Pertama, yajid fil ardi muraghaman katsira, tempat perlindungan yang banyak. Tu saya bimbang ada ya. Tempat untuk kamu berteduh ada, jangan bimbang. Wasa'ah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Yang kedua wasa', rezeki yang luas. Saya bimbang. Tempat berteduh pun ada, rezeki pun insya-Allah. Dia rezeki ni tuan-tuan, saya selalu ulang. Bukan kata kita bila ada berjuta-juta tu mana kita berjaya. Ada cikgu orang duit banyak, duk kerja ambil kelau. Cikgu kalau agak-agak ada 50 juta nak kerja lagi tu. Agak-agak. Nak kerja lagi? Simpan kat tabung haji, dia bagi 3% tahun, 1.5 juta. Kan? Aku kira siap kan, banyak. Bahagi 12 tu dia. Sebulan boleh makan banyak mana tu. Kan? Kat 150,000. Cina kata ciak biliau tau. Makan tak habis. Kita bokau ciak, makan tak cukup. Tapi duk kerja je tu, dia miskin sebenarnya. Laisal ghina an kasratil arab walakinnal ghina nafsi. Hadis Imam Bukhari. Bukanlah kaya itu dengan memiliki harta benda yang banyak, tetapi kekayaan sebenar ialah kaya jiwa. Tu tuan-tuan. Dia merasa cukup. Dia merasa puas dengan apa yang Allah anugerah pada dia. Tu kaya. Kalau ada 20 juta, gagah cari kerja lagi. Lepas tu kedekut tak hidung masin pula. Tak guna seduit. Ni tengok. Dah rejong nampak lah bangunan tuan-tuan. Berapa hari tak cukup, esok pergi rumah saya. Saya bang kemas, saya bagi sekeping cek. Cek tu tendang tak tendang nasi ampar lah. Tengok gaul no. Doktor, berapa juta ni? Tak cukup abang lah. Dan kau aku bagi 20. Tak ada lorak apa nak tulis bukan susah. 20 million only. Orang kaya tu macam tu. Bila dia rasa cukup dengan apa Allah anugerah, kaya lah tu. Kalau duk cari tu miskin. Apatah lagi sampai tak dan nak mengabdikan diri pada Allah. Allah penatnya tuan-tuan. Nah, ingatlah, kaya
tidak dinilai oleh Islam dengan memiliki harta benda yang banyak, tapi kaya jiwa, hati yang merasa cukup puas. Saya selalu sebut, sebab formula Nabi ni tak boleh silap. Yang duk silap ni formula manusia. Tambahlah raja formula tu lah. Dia kira spin. Formula Nabi, kalau kita nak rasa kita cukup kaya, tengok yang di bawah, jangan tengok yang di atas. Masa tu timbullah kesyukuran. Aku ada juga. Kita naik kancil, duk pergi tengok kau tu naik Velfire, tu orang rasa tak cukup. Tengok yang naik motosikal, aku ni laju di belakang. Tak? Kalau hujan tak kena. Masa tu kita rasa, baru kita syukur nikmat tu. Aku ni kira okey lah. Kan? Ni sambil bawa kancil duk tengok Velfire, meleleh ayat liang. Saya nasihat tentang Velfire tu, saya duk naik. Abang kau Ustaz Fauzi, bahaya sebab keluar api. Fire lah, hampa tak gelak ke tu? Nak nampak lah, oh dia bukan Velfire. Tengok yang di bawah, kaya lah kita. Kalau tengok orang lebih daripada kita, tu susah. Lepas tu tak kira bila cita-cita kita terlalu tinggi, iblis masuk. Masa tu tak peduli dah cikgu, halal haram dosa pahala, janji cita-cita aku tercapai. Itu nasib manusia. Sebab tu kena ada sifat qanaah. Qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bi. Qanaah mana berpada dengan apa yang ada. Jadi itu di antara maknanya orang yang berhijrah, pertama Allah janji tempat perlindungan yang banyak, rezeki yang luas. Kalau ditakdir-takdir mati dalam perjalanan, turun ayat An-Nisa 100 ni dikaitkan dengan seorang sahabat, seorang Islam yang beriman, yang dia meninggalkan bumi Mekah kerana nak berhijrah ke Madinah, tetapi di Tanaim dia jatuh dan meninggal dunia. Dia jatuh sakit, dia meninggal dunia. Mekah ke Tanaim bukan jauh, 6 kilometer ya. Tak dan nak sampai. Walaupun tak dan nak sampai, tekad dia dah ada dah, niat dia berada dah. Allah sebut dua kelebihan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ganjaran pahala ada dah. Walaupun tak ada sampai. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dia bakal mendapat keampunan dan limpah rahmat Allah. Allahu akbar. Tak dan sampai cikgu, pasal niat dia betul. Innamal a'malu binniyat. Semua tuan-tuan tahu kisah orang yang bunuh satu orang. Tengok dalam bab taubat, kitab Riyadhus Shalihin. Dia ahli syurga walaupun dia bunuh satu orang. Dia akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Pasal apa? Niat dia betul, dia nak melakukan perubahan. Dia tak mudah buat kerja-kerja macam tu. Dalam perjalanan dia pun jatuh. Macam ayat Quran kata, thumma yudrikul maut, kemudian ditimpa kematian. Dia dapat ganjaran pahala, dia bakal mendapat keampunan dan limpah rahmat Allah. Baik, akhir sekali, apakah hijrah yang dituntut di sepanjang zaman? Siapa nak cuba jawab? Pak Haji? Doktor tak ada? Kita nak tanya doktor. Cikgu, hijrah yang dituntut sepanjang zaman, RM100, 10 saat dari sekarang. Habis, nasib baik ada jawab. Tuan-tuan ingat lah, sebab ada hadis Imam Muslim, la hijrata ba'dal fathi. Tak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tak ada hijrah, tak payah hijrah, duduklah. Sebab Islam dah kuasai bumi Mekah. Sebagaimana ayat saya baca tadi, Allah janji 10 Ramadan apa hijrah akan pulang sebagai orang menang. Jadi nak hijrah apa lagi? Kena tengok hadis lain. Hijrah yang dituntut sepanjang zaman, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang inilah hijrah. Meninggalkan segala larangan-larangan Allah, itulah orang yang berhijrah. Dalam Quran, mengikut Profesor Mahmud Yunus, tafsir dia, ada 150 ayat dalam bentuk larangan.
150 ayat. Jadi kalau kita tinggal benda yang dilarang oleh Allah, itu hijrah. Bukan dia suruh keluar dari Taman Seri Bayu pergi duduk Taman Seri Muni, tak duduk lah. Ubah sikap hidup kita. Hak yang Allah larang jangan buat, walaupun selama ni menguntungkan kita. Tak boleh. Kerana ini dilarang oleh Allah, itu orang berhijrah. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Baik, boleh nak sikit-sikit lah cerita hijrah. Jadi itu yang kedua. Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan agamanya? Kalau Arab Palestin tu semua pakai niat nak mempertahankan agama, syahid dunia akhirat. Ya tak? Tapi tang niat siapa beritahu? Kan Nabi kata kat Usamah bin Zaid, wah hang belah ke dada dia? Hang belah hati dia tengok. Betul ke dia mengucap 2 kalimah syahadah kerana Allah? Sebab tu kita hukum yang zahir sahaja. Tentang dia syahid dunia akhirat ke, syahid dunia saja, syahid dunia akhirat ke, syahid akhirat tu biar dekat Allah. Macam dululah Syahid Ustaz Ibrahim ni biar sampai depan nak korek balik kubur tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak siapa yang tahan? Kalau tidak jadi lagi memaling kedua. Almarhum Tuan Guru Haji Omar Zuhdi. Tuan-tuan kenal tak? Haji Omar Zuhdi. Tak kenal Tuan Guru tu. Tuan Guru Haji Syarilung. Aku. Sebab tu dia Sultan Kedah suka terus sayang dia. Tiap-tiap kali bulan Ramadan Sultan akan jemput dia pergi ke istana berbuka puasa. Sultan Abdul Halim. Dia kenang tu jasa beliau. Kalau tidak jadi yang kedua. Semua duduk standby lah. Saya pernah duduk di Lanai, saya tahu lah geng-geng tu lah cerita. Kami semua standby lah. Cik, lepas pun macam berani sangat meluat tu. Kalau tidak jadi semua mali yang kedua. Tok Guru kata. Tok Guru jawab macam saya kata tadi lah. Saya jawab macam dia, bukan dia cara jawab macam saya kata. Dia pilah dia syahid dunia akhirat ke, syahid saja dunia saja ke akhirat. Dia pilah Allah yang menentukan. Yang kita kelang kabut buat apa? Itu yang reda keadaan. Dia orang Kelantan tuan-tuan. Saya dipahamkan beliau berjalan kaki dari Kelantan mai ke Pondok Lanai, buka pondok. Dia ni ada karamah Tuhan bagi. Orang duduk di Pondok Lanai lah cerita kat saya. Saya pun duduk Pondok Lanai agak, tapi dan lah dengan dia sah. Tapi saya yakin tuan-tuan, kata-kata dia tu memang nasihat dia tu yang saya terima, saya pakai, Masya Allah. Sebelum saya jadi macam ni tuan-tuan, saya duduk atas anak tangga, orang rumah lama kan bawah dapur tu nak tangga kan. Duduk mengenang nasib berhenti kerja lah tu. Duduk di tikam batu, duduk mengenang nasib lah cikgu. Cuma tak nyanyi kan. Apalah nak jadi kat aku ni. Tepuk teringat pesanan dia kat saya. Tu lepas asap. Saya buat apa yang dia habaq kat saya. Tuan-tuan. Kehidupan saya berubah. Siapa nak tahu apa dia ada habaq? Bayar orang 1,000. Ampun semua nak ada free. Saya ni kan betul semua tuan-tuan. Sebab almarhum Tuan Guru Umar Zuhdi ni dia payah nak pergi rumah orang. Tapi rumah saya dia main. Lepas saya jadi imam subuh, saya ingat je saya baca surah Tabarakalladzi. Dia nak jumpa saya. Saya kata jom ke rumah. Awak balik dulu. Orang pondok heran, Tok Guru pergi rumah dia ni. Dia ni baru duduk 6 bulan. Kawan tu duduk kat 60 tahun dah. Tok Guru tak pergi pun. Sebab dia nak main rumah wali juga orang ni pun. Wali kecil. Dia wali besar. Tu yang saya minta nasihatnya tu. Ada 2-3 perkara dia sebut. Lepas saya keluar lama pun saya tengok, ada Tok Guru sebut aku tak buat. Orang cerita betul ke tak, saya tak tengok. Berlaku kebakaran Pondok Lanai terbakar tuan-tuan. Orang yang tengok lah cerita. Dia ambil pasir, dia buat isyarat dengan izin Allah padam api. Tuan Guru Haji Umar Zuhdi rahimahullah. Orang cukup simple orang Kelantan. Kita kalau ambil pasir lagi terbakar Allah. Dia buat isyarat.
Kan? Tu. Oh, masya-Allah. Kerana dialah membalik yang kedua tak berlaku. Dia kata kita duk berbalah benda ni apa faedah? Dia syahid dunia akhirat ke syahid akhirat saja kan bilah dia ngomong. Dia pun nak korek pula tuan-tuan. Pakat duk nak lawan bukti. Tak tahulah tu. Ni orang yang syahid dunia akhirat. Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan darahnya ia adalah syahid. Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan ahli keluarganya, ia adalah syahid. Mempertahankan darah kita, mempertahankan keluarga kita. Tapi nak buat macam mana? Undang-undang dunia ciptaan manusia tak boleh, cikgu. Kalau katalah pencuri masuk rumah kita. Pak Haji kita boleh tak belasah dia sampai mati? Dia nak rembat kita. Kan? Dia nak buat sesuatu yang tak baik terhadap keluarga kita. Tak boleh. Nampak? Sedangkan ni kata apa? Kalau kita dibunuh kerana mempertahankan ahli keluarga kita, mati syahid. Undang-undang dunia tak boleh, cikgu. Saya tanya ada polis ni. Pencen lah, selamat aku. Tak boleh. Polis tu tak boleh. Itu jadi tuan-tuan, kalau pencuri masuk rumah tuan-tuan, dah kita tak boleh apa-apakannya. Minta sila dia duduk, tanya nak makan apa. Mi udang galah apa, tolonglah masak kan dia. Londe habis main habis. Ni nak tak dah mana? Ni nak tak dah mana? Harta kita, keluarga kita nak defend, tak boleh. Saya tanya ketua polis, dia pun sendiri. Oh, ni kami ada kesempatan berjumpa dengan hakim Mahkamah Syariah Kedah. 2 kali jumpa. Saya banyak tanya tentang undang-undang. Dia pun terkejut tadi. Uish, ustaz ni hafal sungguh Perlembagaan Persekutuan. Jangan main-main. Kan? Dia fasih bahasa Inggeris tu. Walaupun dia mengaji agama. Fasih bahasa Inggeris. Saya puji Datuk Pak. Dia kata nanti bila-bila saya nak pergi lagi jumpa. Dia kata main lah ustaz, main lah bila-bila. Kita nak tahu tentang Mahkamah Syariah. Jadi inilah tuan-tuan, begitu jelas. Kalau kita mati, dibunuh kerana mempertahankan ahli keluarga kita, ia adalah syahid. Jadi kena ada cita-cita nak mati syahid. Hadis tu kita tak jumpa lagi. Belakang nanti kita cerita. Jadi itulah sedikit untuk malam ni. Siapa yang bawa kitab ni tanda dulu. Cikgu tanda cikgu. Cikgu tanda kan Lena. Dia ni bukan boleh kira. Dia duduk tengok lah, nak khusyuk sengap. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.